السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita berhubung dengan al-iman, perkara yang berhubung atau berkaitan dengan al-iman, rukun-rukunnya, arkanuhu, haqiqatuhu, hakikatnya, dan juga perkara yang boleh nawaqiduhu, perkara yang boleh membatalkan iman. Untuk perbincangan kita pada malam ini, saya memilih perbahasan yang berkaitan dengan syahadah Muhammad Rasulullah. Kalimah syahadah yang kita mengucap, yang kita sebut mengucap tu, dia terdiri daripada dua kalimah atau dua syahadah. Sebab itu kita sebut syahadatain, yakni ada dua bahagian, dua syahadah, dua penyaksian, kan? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahawa anna Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi apa yang kita nak huraikan malam ini ialah pada bahagian yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah? Secara mudahnya, ahli ilmu di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, para ulama, meletakkan 4 maksud kepada Muhammad Rasulullah. Maknanya orang yang mengucapkan, mengikrarkan, yang sebut Muhammad Rasulullah, dia kena ada 4 benda ni. Dia kena ada 4 perkara ini, barulah sah ataupun diterimanya pengakuan dia Muhammad sebagai Rasul Allah. Yang pertama, sesiapa sahaja yang mengakui, yang mengikrarkan, yang menyaksikan, yang menyatakan bahawa Muhammad sebagai Rasul Allah, yang pertama, yang wajib ada pada diri kita, tasdiquhu fima akhbar, iaitu kita hendaklah membenarkan apa sahaja berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama.
Maksudnya apa sahaja yang disampaikan, diceritakan, diberitakan, dikhabarkan, diberitahu oleh Nabi, termasuklah perkara yang telah berlaku. Nabi cerita benda-benda yang telah terjadi, benda yang akan berlaku, hendaklah kita mempercayainya. Iaitu dia panggil tasdiq. Apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi, kena percaya. Apa sahaja yang Nabi habaq, kena percaya. Tu nombor satu. Siapa-siapa yang meragui, mengesyaki, dia tidak yakin, apatah lagi kalau dia tak percaya terus, maka batallah Muhammad Rasulullah itu. Boleh? Sebagai contoh, kalaulah hadis itu benar, benar ni maksudnya sahih. Kalau yang palsu tu memang kita tak boleh terima lah, tak boleh percaya. Ni yang sahih. Sebagai contoh, hadis berhubung dengan lalat. Bisa dengar? Hadis lalat. Zubab. Kan? Hadis lalat. Apa yang Nabi bagi tahu? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi kata apa? Apabila terjatuh ke dalam minuman kamu lalat, apa yang kita buat? Celup, benamkan. Ikutlah, celup, benam, tenggelamkan. Bila lalat jatuh dalam gelas ni, lalat jatuh dalam gelas, dia terbang-terbang penin-penin, pak, dia mati. Nabi kata apa? Nabi suruh kita tekan, tenggelamkan, benamkan, celupkan ke dalam minuman. Hadis ni sahih. Lepas tu Nabi kata apa? Sebab apa Nabi suruh tekan? Kerana sebelah sayapnya ada racun dan sebelah lagi ada penawar. Jadi soalannya, tuan-tuan percaya atau tidak? Percaya ke tidak? Percaya. Soal nak minum tak minum, soal geli geleman, kembang tekak, tu soal nombor 2 lah. Dan dalam hadis tu pun Nabi taklah kata suruh minum. Cuma Nabi sebut, kata pada lalat itu ada penawar dan ada racun. Dan Nabi suruh kita tekan. Soal dibuktikan oleh saintifik, disebut oleh kajian perubatan, itu soal nombor 2. Alhamdulillah lah kalau ada kajian-kajian itu menambahkan lagi keyakinan kita. Tapi apabila kita dengar hadis itu, dipastikan kesahihannya, sabit daripada Nabi, maka sebagai orang yang mengaku Muhammad Rasulullah, maka kita wajib percaya dulu. Soal minum tak minum tu soal lain. Dia kata, saya tak minum ke Ustaz? Tak apa, tak rosak akidah kalau tak minum. Order lain. Kan? Kadang-kadang kita duk makan lah juga di kedai kan, di rumah pun kadang-kadang jadi juga. Masuk menatang dalam makanan. Saya sebelum terlupa, masjid menyediakan makanan untuk tuan-tuan. Takut saya lupa sekali lagi, tuan-tuan yang balik tolong ambil. Jadi bila tuan-tuan, katalah tuan-tuan ambil nasi ke, tuan-tuan ambil apa, buka-buka ada menatang. Kan? Ada lah menatang-menatang apa ni.
Makan ke tak? Ni bukanlah hadis ni selingan. Makanlah kan. Pasal apa? Apa dalil dah? Saya selalu kata juga kat bini dia, makanlah. Pasal apa? Pasal kita duk tengok fear factor makan tak mati pun. Bisa tengok ada rancangan fear factor. Kan? Makan kan. Lepas tu kita tengok pi belah Siam goreng macam-macam, makan tak apa pun. Kita buka-buka nasi lemak ada semut sikit ke, ada serangga sikit ke, makanlah kan. Lah nasi lemak pun lauk korang. Kan, telur tu sebiji dia tekan tu. Jadi 20 kan 10 dia tekan tu. Potong elok. Kan? Nasi lemak telur bilih ada kot dua ekor. Kadang-kadang cengkerik ada 3 ekor, lauk tambahan lah tu. Boleh makan tak? Boleh makan lah kan. Halal lah. Zaman-zaman ekonomi gawat ni, jangan duk kira kan. Dah nasi lemak free, dia duk kalu kan. Baik, tapi saya nasihatlah bagi orang yang buat makan ni, kita buatlah makan macam mana kita nak makan. Kan? Orang Islam dia kena buat macam itulah. Dia buat makan macam mana dia nak makan. Kalau dia tak rasa lalu nak makan, pasal itu kalau orang buat makan dia sendiri tak makan, cuma yang tu saya nak sebutnya, ada manusia bila mai tang hadis-hadis yang dia nampak pelik pada akal dia, atau dia nampak macam tak logik, maka dia tak percaya. Yang ni masalah. Boleh? Okey? Itu yang pertama. Sebab itu, tapi kita tak ada masalah lah sekarang. Tapi sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq, ataupun nama betulnya Abdullah bin Uthman, ketika berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dia dapat gelaran atau dia dikenali As-Siddiq kerana dia membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi ketika manusia tak percaya. Ketika orang tanya Abu Bakar As-Siddiq, kau percaya tak? Dia kata sebelum ni, selama ni Muhammad bagi tahu kata Tuhan bagi dekat dia wahyu, pun aku percaya, tambah benda yang kecil macam ni, tentu lebih aku percaya. Nampak? Sebab itu orang beriman ni, salah satu daripada sifat mukmin ni, allazina yu'minuna bil ghaib. Tu benda besar. So apa sahaja yang Nabi habaq, kita percaya. Seperti mana dalam hadis sahabat tanya Rasulullah, dia kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah. Rasulullah, kalau aku mati ni pi perang ni, kalau aku terkorban mati syahid lah perang dengan Rasulullah ni, di mana aku duduk? Rasulullah kata masuk syurga. Fa alqa tamarat, maka dia pun bila dengar Nabi bagi tahu syurga, dia telah campak buah kurma kunna yang ada fi yadih, di tangan dia, dan dia pergi perang. Maksudnya dia percaya. Daripada kepercayaan itu, pasal itu tuan-tuan, saya bagi tahu sesuatu ilmu untuk memberi tuan-tuan tahu. Daripada tahu itu, dia mencetuskan mahu. Apabila kita tahu tentang sesuatu perkara, kita yakin dengan satu benda, barulah dia menggerakkan diri kita untuk melakukan hal itu. Sebab manusia ni dia bertindak di atas apa yang dia percaya. Pasal itu iman ni soal apa? Yang tuan-tuan duk kata iman itu dalam perkataan asalnya ialah soal percaya. Boleh? Jadi sebab itu orang yang beriman ialah orang yang mempercayai.
Dan kita tuan-tuan, ada 3 yakin. Selalu saya sebut 3 makam yakin. Yang pertama, keyakinan manusia ni dia ada 3 level. Makam kot tuan-tuan tak tahu, level tahu. 3 peringkat. Yang pertama, ilmul yaqin. Maksudnya tuan-tuan yakin dan percaya kepada suatu benda itu based on knowledge. Berdasarkan kepada pengetahuan. Macam mana hang boleh percaya kat dia? Dia habaq dekat aku, dia cerita dekat aku, kan? Apa-apalah maklumat yang dia bagi tahu, kita percaya tu kerana maklumat yang dia bagi. Yang ni level yang pertama. Kemudian naik pula level yang kedua, yang dia panggil dengan ainul yaqin. Mula-mula tuan-tuan percaya ni ilmu ya. Dengar, baca Quran, baca hadis, dengar perbincangan di kalangan para ulama, berdasarkan fakta-fakta yang ada, tuan-tuan pun percaya. Dia naik pula level yang kedua, dia panggil ainul yaqin. Dalam kehidupan pun sama. Apa dia? Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Tuan-tuan nak nikah dengan satu perempuan. Nikah ni dia cerah matahari. Mula-mula sekali dia panggil ilmul yaqin. Iaitu tuan-tuan percaya perempuan tu cantik berdasarkan kepada kata-kata kawan tuan-tuan. Pasal itu dalam Islam kita dituntut, dibenarkan untuk pergi tengok perempuan yang kita nak menikah tu. Boleh pergi tengok. Dan siapa yang nak pergi tengok, kita tu pergi tengok. Jangan suruh orang lain. Pasal mata orang tak sama. Elok ah, elok. Jenis dia pun kelabu asap, elok. Memang tengok. Macam mana hang kata elok? Aku tak tahu, mata aku tengok elok ah. Kita tu kena pergi tengok. Pasal tu Nabi tanya dekat sahabat kan. Tuan-tuan dengar hadis tu yang mana Rasulullah tanya, pergi tengoklah. Dia nak kahwin dengan wanita Ansar. Nabi kita pergi tengoklah. Dia kata tak pergi tengok, Nabi kita pergi tengok. Wanita Ansar ni dia ada ni sikit. Jadi kita pergi tengok. Di kalangan fuqaha mereka bincang. Tuan-tuan tahu tak fuqaha bincang apa? Takat mana boleh tengok? Ada di kalangan ulama kata tengok muka dengan tangan. Ni saya nak cerita ni tentang yakin ni. Tapi kita pergi tang tu Ustaz. Tak apalah kan. Malam ni dah tak kena fikir abang makan dah, orang sedia dah. Apa tang mana boleh tengok? Sebahagian fuqaha kata kalau setakat boleh tengok muka dengan tangan, tak menikah pun memang duk tengok muka dengan tangan, betul tak? Tuan-tuan pergi merkit, perempuan tu jual sayur, tuan-tuan tengok muka dengan tangan, betul tak? Nak menikah dengan dia? Nak menikah dengan dia tak? Tak pun, artinya tak ada. Ada yang kata lebih sikit boleh tengok. Ada yang lajak lagi boleh tengok sampai kita tang mana yang boleh menimbulkan kita pergi teringin kat dia. Lajak. Cakap. Jadi banyaklah bincangan, tapi saya nak katanya boleh boleh pergi tengok. Anak siapa ni kita nak ceramah, dia pun nak ceramah. Mesti sampak dia ceramah kau ni. Okey, tahu tak tadi? So tuan-tuan berdengar kata perempuan tu cantik. Cantik pasal orang habang. Dia tahu aku boleh percaya kat hang, percayalah. Takat aku duk tengok memang cantik. Yang ni ilmu yakin. Maka tuan-tuan mau kata tak boleh jadi lah, kita pergi tengok. Bila tuan-tuan pergi tengok, cantik sungguh. Cantik sungguh. Tapi tuan-tuan hati-hati. Pasal Allah boleh berbedok. Ataupun mungkin tuan-tuan tak pergi tengok, dia hantar gambar. Dia kata hang tengok aku WhatsApp gambar kan. Kita pun pergi tengok. Law ni tuan-tuan dia panggil filter. Tuan-tuan hak yang ni yang bukanlah saya nak kata, bukanlah orang lain lah. Yang kedok-kedok tu kalau tuan-tuan nak bagi cekang pun boleh. Yang hitam-hitam macam saya, bukanlah hitam sangat kan. Nak bagi cerah pun boleh. Jadi tuan-tuan mula-mula dengar.
kata cantik. Lepas tu tuan-tuan tengok gambar. Orang tunjuk gambar kau, tuan-tuan pergi di rumah dia. Wih, cantik ya. Yang ni dia panggil ainul yaqin. Percaya dengan kita tengok sendiri. Last sekali, dia panggil haqqul yaqin. Kita mengeyakininya dengan sebenar-benar keyakinan. Apa dia? Apabila kita merasai sendiri benda tu. Lah ni tuan-tuan percaya adanya syurga, nikmat syurga, bidadari syurga, segala-gala dalam syurga tu takat apa? Semuanya takat ilmul yaqin. Ada tak syurga makcik? Ada ustaz. Syok tak? Syok. Ada apa? Ada pisang, ada anggur, ada susu, ada arak, ada hati burung, macam-macam lah, pokok banyak. Dia cerita hak yang dia duk dengar ustazah duk ajak tu. Seronok dah makcik? Seronok. Makcik tahu mana? Ustaz duk habaq di masjid baca kitab. Yang ni dia panggil ilmu. Boleh percaya ke ustaz tu? Makcik tak percaya ke ustaz tu, tapi dia baca hadis. Takkanlah tak betul. Dia baca hadis Rasulullah. So makcik ni telah membenarkan syahadah Muhammad Rasulullah. Apabila orang baca hadis, dia percaya. Ini hebat, walaupun pada level yang pertama. Agak-agak ada sungguh makcik. Astagfirullah ustaz, awak duk cakap macam ni. Kan? Ada sungguhlah, mana boleh kita tak percaya Nabi hebat, takkan Nabi nak bohong. Betul makcik. Tasdiquhu bima akhbar. Orang lain tak tentu. Kan? Tapi kalau Nabi sahih. Esok dia mangkit di hari akhirat, dia nampak dengan mata dia syurga. Dia tengok dengan syurga. Masa tu ainul yaqin. Betul lah hak Nabi habaq tu ada sungguh. Kau tuan-tuan nak tunggu tengok dulu baru percaya? Pun boleh juga. Macam mana? Lah ni ustaz kita tak gaduh buat apa, kan? Pasal boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kan? Lah ni kita relax lo, kita tunggu, kan? Nampak esok sungguh ada, kita mayang. Mangkit-mangkit tengok esok ada. Ada sungguh syurga. Betul? Nampak macam mana? Apalah kita pesah lah. Masa tu tak ada lah, kan? Kemudian lepas tuan-tuan tengok, nampak, tuan-tuan masuk ke dalam syurga. Yang ni dia panggil apa dia? Haqqul yaqin. Macam kita tengok satu lagi contoh. Tuan-tuan tengok dalam televisyen rancangan memasak. Kan? Tengok dia duk masak, dia habaq kata sedap. Dia masak, dia habaq kata sedap. Tentulah kita. Takkanlah dia kata, tengok saya masak nasi goreng, tak sedap kan? Tak ada. Dia akan habaq kata sedap. Kita nampak pun macam sedap. Macam mana kita nak sampai kepada haqqul yaqin? Kita kena pergi makan lah. Kan? Pasal tu kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang di kedai-kedai ataupun dalam iklan TV tu, dia tulis kecil lah. Dia tulis apa? Dia tulis sekadar hiasan. Ilustrasi iklan saja. Maksudnya dia tak janji betul lah. Macam tuan-tuan duk ni lah, kan, tengok dalam Shopee, order lain sampai lain. Kan? Nampak? Itu yang pertama, membenarkan apa yang diberitahu oleh Nabi. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan juga, ibu-ibu sekalian, yang kita wajib percaya ni hak Nabi habaq, hak sahih, yang betul mai daripada mulut Nabi. Tapi kalau berita atau riwayat itu riwayat yang daif ataupun yang maudhu', yang ni kita tak boleh pakai. Yang ni kita tak wajib percaya dan kita kena tolak. Betul tak? Sebab itu bukan semua benda pelik kita tolak. Benda pelik yang palsu. Banyak juga, kan, benda-benda cerita-cerita riwayat-riwayat tentang Nabi yang palsu. Seperti tentang riwayat kelahiran Nabi. Ketika Nabi lahir, unta-unta di padang Arab bercakap di dalam bahasa Arab. Betul ke tak betul? Unta kata, "Kaifa haluka?" "Alhamdulillah bi khair." Macam mana dia cakap Arab? Dia cakap Arab, tuan-tuan.
kita sekarang. Yang ni tak betul, kan? Ada juga banyaklah cerita-cerita tentang yang disandarkan kepada Nabi yang palsu. Yang ni kita tak percaya. Tak wajib percaya. Bukan kita tak wajib percaya, haram kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi, benda yang Nabi tak kata. Boleh? So cek dulu, nak percaya cek dulu. Jangan ni Nabi kata makcik, tu ke? Oh kena percaya. Nanti dulu. Kan? Pasal jual nama Nabi ni berleluasa. Kan? Baik. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Sesiapa sahaja yang mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, hendaklah dia mentaati segala titah perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya taat kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan baca dalil. Ni saya sebut dulu. Taat dekat Nabi. So dalam hidup kita ni dua ketaatan yang mutlak, wajib, tak ada khilaf dan tak ada had, iaitu taat kepada Allah dan taat kepada siapa? Nabi. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi kata, wajib taat. Selain daripada Allah dan Rasul, kita bukanlah tak wajib, tapi dia ada limitation dia. Hatta kepada isteri ke, kepada siapa ke, suami ke, hatta tu imam. Yang ni pun orang kita duk kalut tak habis lagi. Dia semayang dengan tu imam salah. Dia duk kalut, dia kata nak ikut ke tak ikut. Kita tanya, tahu ke kata tu imam silap? Tahu. Sama ada tu imam terkurang rakaat ke, tu imam terlebih rakaat ke. Yang pentingnya tuan-tuan ingat satu ya, dia salah. Tuan-tuan tanya saya, ustaz, tu imam tu dia semayang 4, tapi dia duduk 3, dia bagi salam. Macam mana saya yang ikut belakang dia? Semayang tu 4 ke 3? 4. Dia buat berapa? 3. Jadi dia silap lah. Ya. Lepas tu saya nak buat macam mana? Nak ikut dia ke atau nak bangkit? Ya Allah. Yang tu pun nak tanya. Dahlah tanya pri. Semayang tu berapa? Yang betulnya berapa? Yang betulnya 4. Tu imam tu pergi semayang berapa? Kita nak ikut yang salah ke yang betul? Yang salah ke yang betul? Yang betul lah. Artinya bila tu imam tu duduk pada rakaat yang ketiga, ternyata dia silap, kita tak boleh ikut sebab dia salah. Tapi kan Nabi kata, innama ju'ila imam liyu'tamma bi fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia takbir, kamu takbir. Itu pada perkara yang taat tu imam ni benda betul ya. Tu imam tu dah salah rakaat, korang rakaat, kita pergi ikut. Buat apa? Bangkit. Bangkit tambah bagi cukup 4. Faham tak? Mudah ya. Setengah orang ada yang tak ketahuan hala. Tak ketahuan hala ni dia ikut tu imam lah. Tak apalah pasal dia tak tahu. Tu imam duduk 3, dia pun duduk 3. Dia tahu pasal apa ikut tu imam? Awak pasal apa? Hantar tu imam 3. La ilaha illallah. Aku memang betul-betul ikut lah. Kalau dia 7, aku 7 lah. Yang ni yang jenis pasal tu dia mayang jemaah. Pasal apa mayang jemaah? Aku kalau mayang di rumah memang aku tak ketahuan 3 ke 4. Jadi aku mayang ke masjid, aku ikut tu imam. Yang ni tak apa, pasal dia pun sama-sama tak tahu. Yang setengah ni dia tahu tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia tengok kawan dia duduk ikut tu imam. Yang sebelah lagi ni bangkit. Dia macam mana? Dia antara dua. Dia bangkit pun tak bangkit sangat, dia duduk pun tak duduk sangat. Kawan dia tanya, pasal apa yang hang macam bangkit tak bangkit? Aku nak bangkit terus, aku tengok dia tu duduk. Aku nak duduk, aku tengok dia ni bangkit. Tu imam sini.
Ada juga tuan-tuan, satu masjid dia tengok ada mangkit, ada tak mangkit, dia start motor belah balik mayang di rumah. Lepas tu dia marah bini dia, aku duk kata dah kat hang suruh aku main masjid, hang tengok jadi cempera habis, aku mayang di rumah dah. Tak balik. Jadi kelang kabut mayang puluh tahun dah, berpuluh tahun. Mangkit pula tu imam, Assalamualaikum, siapa yang ikut saya semayang lain? Pasal apa nak semayang lain? Mayang 3 tadi betul, tambah 1 lagi cukup sudah. Dia kata ustaz, tapi Nabi mayang 2 sahabat ikut, sahabat tahu kata silap, sahabat tak mangkit. Macam mana? Yang tu Nabi. Sebab apa Nabi? Boleh jadi wahyu turun. Habaq kata wahyu turun. Habaq kan wahyu pernah turun masa Nabi salat. Wahyu pernah turun. Ketika Nabi pakai kasut, ada najis. Wahyu turun. Habaq kata suruh buang kasut. Tengah semayang, Nabi buang kasut. Pasal wahyu turun. Habaq kata ada najis. Jadi boleh jadi masa takkan tu imam tuan-tuan terima wahyu. Assalamualaikum tu imam, ada wahyu baru ke? Awak tadi mayang luhuk 2, tu imam pun tak mau galah. Ya, ada wahyu baru, tapi untuk hari ni saja sebab Maulidur Rasul. Of course dia silap. Jadi kita jangan, kalau dia mangkit 5, tuan-tuan buat apa? Mangkit ke tak? Sila duduk. Jangan mangkit. Demikianlah juga para isteri yang duk ada ni. Memang wajib kita mentaati suami, tetapi agama telah mengikat di dalam hal yang tidak menyelisihi syarak. La ta'atul makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat makhluk dalam benda yang maksiat kepada Allah. Tu yang tuan-tuan dengar tak cerita terjun api tu? Yang sahabat pergi ramai-ramai, lepas tu ada satu orang yang Nabi lantik jadi ketua, dia suruh pergi himpun kayu api, cucuh naik bara besar. Lepas tu mereka pun pelik duk tak duk suruh menyala api, dia kata terjun. Mereka tak terjun. Mereka kata aku ketua, Nabi suruh dengar as-sam'u wa ta'ah. Pasal itu bila kita keluar musafir, adabnya kita lantik ketua dan kita kena dengar ketua. Masalah orang kita ni, dia masa orang nak lantik jadi ketua rombongan, dia tak mau. Siapa nak jadi ketua rombongan? Sunnah tau lantik ketua, leader dalam grup ni. Bila kita nak, Nabi kata idza kharaja thalatha fis safar falyu'ammiru ahaduhum. Apabila keluar musafir 3 orang, maka lantiklah seorang jadi ketua. Masalah orang kita ni, bila orang nak lantik jadi ketua, dia tak mau. Kami ingat nak bagi hang jadi pengurusi masjid aku tak layak. Kami ingat nak lantik hang jadi ketua, aku tak layak. Tapi bila dah orang lantik, dia ketua lebih pada ketua pula. Yang tadi tak mau sangat. Bila kita kata, kita berhenti tani lah rehat. Awal lagi, kita berhenti depan tu lah sikit, baru bergerak. Yang tadi hang orang lantik jadi ketua, hang tak mau. Yang ni masalah masyarakat kita ni. Kan? Ya, dah lantik jadi orang jadi pengurusi, kita yang tak jadi pengurusi ni ikut sudah. Boleh. Ikut pun dalam hal yang betul. Tapi Nabi punya arahan wajib kita taat. Wajib taat. Cuma sikit saya nak sebut kat tuan-tuan. Apabila kita berhubungan dengan Nabi SAW, memang kita wajib taat. Wajib taat. Tetapi ketaatan kita kepada Nabi SAW ialah di dalam urusan agama. Yakni yang berkaitan dengan syariat, wahyu yang turun daripada Tuhan. Yang tu kita wajib taat. Adapun dalam urusan keduniaan, dalam hal-hal yang tidak berhubung dengan syariat, maka kita ada ruang untuk berbeza. Seperti mana yang tuan-tuan pernah membaca dalam sirah, kan? Nabi SAW bagi pandangan dan cadangan dalam strategi peperangan. Kemudian sahabat tanya dekat Nabi, cadangan yang Nabi bagi ni supaya kita duduk di sini, berkemah, berkubu di sini, adakah dia datang daripada
wahyu Allah yang bagi tahu kata duk tang ni, atau ia ialah taktikal yang datang daripada buah fikiran Nabi. Sahabat tanya Nabi. Nabi kata yang ni taktik yang dia fikir, maksudnya daripada pandangan dia. Sahabat kata kalau macam tu depa nak bagi pandangan yang kedua, second opinion. Yang ni kita tak sesuai duk tani Rasulullah, dia punya sebab dia macam ni, kita patut duk tanu. Menunjukkan kita boleh berbeza dalam hal keduniaan. Sebab itu Nabi pernah tersilap di dalam hal isu pendebungaan tamar. Yang mana Nabi kata apa dia? Tak payah duk kahwinkan tamar ni, kan? Biar dia tumbuh sendiri. Tak tumbuh. Tu dalam urusan dunia, tanaman pokok. Kan? Dan Nabi mengakui kesilapan dia. Dan tuan-tuan, Nabi ni, sebab itu kita sebut abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dan kalau kita baca dalam Quran, ada 2-3 tempat Allah tegur Nabi. Dan benda yang menarik yang kita boleh belajar daripada Nabi, apabila Allah tegur dia, dia mengaku kesalahan dia. Tuan-tuan baca kan? Antaranya kisah Nabi berpaling daripada Abdullah bin Umi Maktum. Ternyata Nabi silap. Walaupun niat Nabi tak jahat. Ketika itu Nabi sedang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Nabi fokus dakwah tu, pasal depa ni mat. Jadi Nabi duk layan, tak beralih ke Abdullah bin Umi Maktum ni. Allah tegur Nabi, abasa wa tawalla. Kenapa engkau berpaling? Abasa, kau bermasam muka, wa tawalla, engkau berpaling. Artinya kenapa kau tak tengok? Allah tegur. Dan Nabi mengaku silap. Setiap kali Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi kata marhaban birrajul alladhi atabani rabbi. Selamat datang lelaki yang kerana dia Allah menegur aku. Maksudnya Nabi terima kesilapan tu. Demikian juga Nabi tersilap dan Allah tegur apabila Nabi tak sebut insya-Allah. Ketika mana orang-orang datang tanya soalan kepada Nabi, kan Yahudi mari tanya Nabi soalan, Nabi kata esok mah aku jawab. Nabi tak kata insya-Allah. Quran turun ayat tegur, jangan sebut macam tu. Jangan sebut kata aku akan buat, tapi sebut insya-Allah. Itu juga menunjukkan kata Quran ni Nabi dah cerita habis, tak ada. Sebab itu tuan-tuan baca, salah satu daripada sifat wajib Nabi apa dia? Ada 4 kan? Takkan tuan-tuan lupa habis dah. Tabligh, kan? Fatanah, siddiq, amanah, tabligh. Apa makna tabligh? Semua benda yang Tuhan turun dekat Nabi, Nabi akan cerita. Okey, saya nak tanya, abasa wa tawalla ni turun kat siapa? Turun kat siapa? Quran ni turun kat siapa? Siapa yang dapat ayat abasa wa tawalla ni? Ha? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dapat kat siapa? Abasa wa tawalla ni turun dekat Nabi. Nabi yang dapat. Tengok, yang kata Nabi ni amanah, tabligh. Ada 2 benda, 2 sifat. Amanah, tabligh. Ayat turun apa? Tegur dia. Ayat tu dia yang dapat. Bukan turun ke Abu Bakar. Ni Rasulullah minta maaf sungguh-sungguh ni nak habaq ni Jibril mai hantar ayat ni. Ayat apa? Ayat ni Allah Taala tegur Rasulullah ni, saya nak baca ni. Oh terima kasih. Tak, ayat tu turun kat Nabi. Nabi yang dapat. Agak-agak kalau turun kat kita, bukan kat tuan-tuan, kat saya lah. Mai surat teguran. Jabatan Mufti hantar surat tegur, ngajak apa macam mana. Agak-agak saya nak baca kat tuan-tuan. Ha? Ni tuan-tuan, sebelum saya nak mengajak ni, ada satu surat teguran lah pada saya daripada Mufti ni. Tegur macam ni. Tobat lahum, lipat, simpan, tak cerita ke orang. Pasal dia backfire. Dia menjatuhkan kredibiliti saya. Tetapi yang kata Nabi, amanah, tabligh,
turun ayat, kritik dia, tegur dia. Ayat tu turun pada dia, dia bacakan pada semua orang. Semua orang boleh dengar dan tahu. Kata Allah tegur dia. Ini bukti Quran itu tak ada yang disembunyikan. Seperti dakwaan sebagai orang, ayat ni sembunyi, ayat ni tak, ayat ni Nabi habaq. Nabi pilih-pilih. Okey, ayat ni okey, boleh habaq dia apa. Oh, ayat ni tak boleh. Ini tak boleh. Ini simpan. Tak. So boleh faham. Azan jam ni betul ya? Okey. Azan lu ada 2 lagi, lepas tu sekejap lagi kita tangguh insya-Allah taala. Baik, yang ketiga, apabila seseorang itu mengikrarkan Muhammad Rasulullah, ijtinab ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan ijtinab, menjauhi apa sahaja yang dilarang dan ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ringkas. Nabi ni dia tak larang berdasarkan nafsu dia. Sebagai contoh, tuan-tuan baca kisah biawak Bak. Ni yang nak bagi contoh, bagi mudah faham. Sebab itu kadang-kadang sebahagian ustaz ni dia patua dia kadang-kadang benda yang tak kena dengan dia. Dia tak boleh. Pasal itu tuan-tuan akan tengok rokok. Tanya ustaz tak isap rokok, haram. Tanya ustaz isap rokok, makruh. Lagi teruk, yang ni pun sebenarnya wajib. Ada ustaz kata isap rokok wajib. Dak, kalau nak berhujah, saya boleh berhujah. Dalam kaedah fiqh, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ni dia panggil qawaid fiqh. Apa yang tidak menyempurnakan sesuatu yang wajib, ma la yatimmul wajib illa bihi. Apa yang tidak menyempurnakan suatu benda yang wajib. Contoh dia, beli baju tak wajib, tutup aurat wajib. Tak boleh tutup aurat melainkan kena beli, maka beli baju wajib. Apa hukum beli baju? Wajib ke tak? Kalau tuan-tuan kata wajib, tuan-tuan tak beli berdosa. Tu makna wajib. Maka kita kata beli baju tak wajib, tapi tutup aurat wajib. Macam mana nak tutup aurat kalau tak beli baju? Maka ketika itu perkara yang menyempurnakan yang wajib tadi pun hukum dia wajib. Jadi dia kata semayang wajib. Kalau tak kena 2 batang tak boleh semayang. Maka wajiblah. Saya ceramah geng-geng minum ketum. Duk ada lagi mamat tu. Minum ketum. Tengok pun memang orang minum ketum ni macam tu lah kan. Dia kata saya kalau tak kena 3-4 bungkus tak boleh semayang. Kalau semayang pun tak khusyuk. Jadi apa hukum minum? Macam mana tuan-tuan? Kalau kena 3-4 bungkus, kalau kena 3-4 bungkus, 3-40 rakaat boleh. Tu dia. Macam mana? Kalau tuan-tuan kata tak boleh minum, dia tak boleh mayang. Tapi kalau tuan-tuan bagi dia kena 3 bungkus, tuan-tuan suruh mayang tak berhenti pun tak apa. Sampai tuan-tuan pergi sagang, "Oi, berhenti weh." Nah, habangnya macam itulah. Kalau kita duk pakai kaedah tu jahanam lah. Kan? Tak halal suatu benda yang haram di atas apa niat. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Apa sahaja yang boleh membawa kepada haram, jalan dia juga haram. Tapi kalau kita tanya geng-geng ustaz tu, mungkin dia kata wajib. Kalut kita. Maka sebab itu ustaz-ustaz ni pun bukanlah boleh pakai semuanya. Kadang-kadang patua. Yang main forex, dia kalau tanya apa hukum main forex, dia kata pasal apa? Haram. Ini jual beli. Dia pikut tu. Maka kita tanya pula yang memang ahli, yang macam itulah tuan-tuan. Pasal itu kalau tuan-tuan tanya orang main ekor, "Oi, hang tak rasa berdosa? Bukan haram main ekor?"
Hai, siapa kata haram? Yang ni ikhtiar. Hai, ingat judi ya. Judi tu kita teka bertaruh macam tu. Aku kira, aku ada usaha. Hai, aku pitikam macam tu. 3 malam tak tidur. Kira nombor X, Y, D, Y, D, X. Kan? Aku kamirkan, lepas tu aku bezakan. Artinya aku usaha. Macam hang keluar pergi jual goreng pisang. Itu usaha. Aku tikam nombor. Cara usaha, cara aku. Rezeki tetap daripada Allah. Tu dia, kalau dia ceramah macam tu, kita bagi toliah. Artinya kalau hampa tanya pok ni, dia berfatwa berdasarkan nafsu. Yang geng tekong tahlil makan pri orang mati ni, dia sokong. Kan? Lagi dia buat pula fatwa kan. Maka sebab itu Nabi dia tak makan dhab. Dia geli geleman. Khalid makan. Dia tengok depa punya pantai punya bagus. Kan? Sahabat tengok Nabi tak makan. Haram ke Rasulullah? Tak. Tak haram. Dia tak larang. Kalau dia nak larang boleh. Tengok, yang ni yang kata amanah, ilmu, wahyu. Dia tak boleh kata haram kalau tak ada wahyu. Yang halal haram ni bukan Nabi, Allah. Pasal tu bila Allah tak haramkan, dia kata, aku tak makan, kaum aku tak makan benda ni. Tengok geli. Tapi kamu nak makan, makan lah. Satu orang ustaz, dia tak makan rayyan. Dia tengok orang makan rayyan, dia tak boleh kata haram. Haram. Apa yang halal ustaz? Ustaz, saya nak fikir, saya suka apa tau. Tak boleh. Agama bukan ikut cita rasa. Kalau agama ikut cita rasa, kalut kita. Kan? Maka kita ikut apa yang Nabi kata. Panjanglah nak baca hadis Hatim taat kepada padri, itu soal lain lah. Yang terakhirnya, keempat, ibadatullah bima syara'a, beribadah kepada Allah seperti mana yang dia ajak. Itu panjanglah dan selalu dah saya bahas kepada tuan-tuan hadirin mukminin. Cuma apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, siapa-siapa yang mengaku Nabi Muhammad tu sebagai pesuruh Allah, dia kena ada 4 perkara ni untuk mengesahkan syahadah dia. Tapi kalau dia mengaku Muhammad Rasulullah, mai tak ibadat, dia pergi ikut tok nenek dia, pergi ikut orang lain, pergi ikut tok guru dia, maka dia tak pergi kepada Muhammad Rasulullah. Siapa dia Rasulullah ni? Rasulullah ada berapa? Rasulullah yang terakhir ni Nabi SAW. Pasal tu geng Kaha, geng Ayah Pin, dia tak ikut Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal mereka tak mengaku Nabi Muhammad. Mereka mengaku Kaha, mereka mengaku Ayah Pin. Tu yang Fatimah perjalanan mimpi terakhir, dia kira tok guru dia. Al-Arkam, abuya dia. Tapi kita ajaran siapa? Tarikat mana? Kita tarikat Muhammadiyah. Kalau orang tanya, hang tarikat mana? Jawab, tarikat Muhammadiyah. Iaitu tarikat Nabi Muhammad sallallahu. Dan orang putih ni, saya duk tengoklah orang putih tulis. Orang putih dia tulis, pengikut Nabi Muhammad ni dia tulis apa? Muhammadan. Kan? Yang tuan-tuan pandai orang putih ni kan? Muhammadan, pengikut Nabi sallallahu alaihi. Kita ni Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah Indonesia. Muhammadiyah ni artinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tuan-tuan semua faham elok lah kan? Okey, cukup dulu setakat itu pada malam ni. Terima kasih kepada pihak masjid. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Saya akan bagi tahu tarikh dan masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ni ada manfaat untuk saya, tuan-tuan semua. Baliklah cerita sikit sebanyak pada keluarga. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pengikut, the real follower kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.